Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini bertemu lagi kita dalam Orang Dapat Channel ya untuk update terkini. Ya, apa kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Rafizi Ramli. Jadi sebelum saya teruskan sahabat semua, jangan lupa untuk terus tekan, terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita terkini yang kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dia, kalau kita tahu hari ini pembangkang mahukan PRN segera, Datuk Seri Anwar pula, Perdana Menteri kita yang ke-10, mahu memfokuskan tugasnya kepada rakyat. Jadi kalau kita tahu sahabat-sahabat semua, kalau kita imbas berita-berita di luar sana, di media sosial dan dimanapun, ya pembangkang hari ini begitu sibuk, ya berkata untuk mahukan PRN negeri, ya kita tahu ada 6 PRN lagi atau negeri yang belum mengadakan pilihan raya. Jadi mereka hari ini begitu sibuk dengan perkara ini, membincangkan strategi, kononnya 80% sudah dibincangkan, kursi sudah difinalize dan sebagainya. Dan ada pula Menteri Besar mengatakan Datuk Seri ini bermain politik, ya asik dengan dakwaan, penyelewengan dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua, saya tidak setuju dengan kenyataan mereka ini. Sebab kita tahu hari ini Datuk Seri sejak daripada hari pertama beliau dilantik menjadi Perdana Menteri, kenampakannya beliau belum mengadakan ataupun belum berehat, ya, belum mempunyai rehat yang secukupnya. Kerana hari ini kita nampak, ya, hari-hari, ya, dari hari ke hari beliau mengadakan atau membuat, ya, persiapan, memikirkan sesuatu untuk rakyat di luar sana. So ini ialah sepatutnya perkara yang dilakukan oleh menteri. Ya, kita tidak boleh nafikan, ya, kadang-kadang Datuk Seri mengadakan membuat kenyataan berkaitan dengan penyelewengan, berkaitan dengan RM 92.5 bilion, 600 bilion dan sebagainya. Ya, ini kerana menjawab tomahan. Kononnya pembangkang tidak terlibat, mereka bersih dan sebagainya. Takkan mereka tembak menyerangnya, kerajaan tidak memberi maklum balas kepada perkara itu. Jadi dia kena balance, ya, kena ada rakyat dan juga kena menjawab tomahan daripada pihak pembangkang ataupun pembangkang, sahabat-sahabat semua. Jadi ini adalah kenyataan terkini, ya, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, berkaitan dengan apa yang saya katakan pada kita hari ini. Katanya belum bincang PRN, tumpuh kepada tugas Perdana Menteri terlebih dahulu. Ini dia. Maksudnya tumpuh kepada tugas PM itu adalah tugas untuk negara, tugasnya untuk rakyat, memelihara kebajikan rakyat, membantu pesawah, membantu peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini. Hari ini katanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata ketika ini, ya, dia memberikan keutamaan, ya, tumpuan kepada tugasnya mentadbir kerajaan dan masih terlalu awal untuk membincangkan pilihan raya negeri PRN bagi 6 DUN. Jelas Anwar yang juga Menteri Kewangan, pembubaran DUN merupakan bidang kuasa Menteri Besar Negeri berkenaan. Kita akan bincang kerana masih terlalu awal bagi saya, katanya. Dalam sebulan dua ini hanya tumpu soal kerja, belum lagi bincang soal PRN, katanya dipetik laporan berita harian selepas bertemu dengan kaki tangan Universiti Malaysia Terengganu di Kuala Nerus hari ini. Jadi terdahulu Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin berkenan menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap di istana Sarkiah di Kuala Terengganu. Ditanya jika ada masa yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya negeri, Anwar berkata dia akan menyerahkan kepada pentadbiran negeri masing-masing. Ya, PRN ini soal urusan negeri, katanya. Cuma dia akan tetapkan yang sesuai, tapi kalau ada idealnya semua sekali, tapi dia bukan di bawah bidang kuasa saya, katanya lagi. Semalam pengerusi PH Kedah Mahfuz Omar dilantik berkata kerjasama antara gabungan itu dan BN untuk 6 pilihan raya negeri akan datang hampir pasti berlaku. Terdahulu pengerusi PS Negeri 9 Aminuddin Berharun berkata dia tidak masalah bekerjasama dengan BN bagi menghadapi pilihan raya negeri. Negeri 9 Selangor Pulau Pinang yang diterajui PH serta Kedah Kelantan Terengganu di bawah pentadbiran PAS akan terlibat dalam pilihan raya tahun ini. So macam yang saya katakan sahabat semua, Datuk Seri Anwar hari ini sebenarnya memberikan fokus sepenuhnya, ya, untuk
melakukan tugasnya sebagai Perdana Menteri untuk menjaga kebajikan rakyat. Ya, walaupun lebay-lebay pemimpin-pemimpin daripada pihak pembangkang seringkali menyerang Datuk Seri kononnya masih berfikiran sebagai ketua pembangkang dan sebagainya. Hari ini ya kita boleh nampak sebenarnya siapa yang sering bermain politik, sering membuat tuduhan, sering menfitnah dan sebagainya. Ya, kerana mereka ada mula gementar ya dengan kekuatan, dengan kuasa, dengan kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini, sahabat-sahabat semua. Dan juga saya juga ingin memberikan sedikit update ya daripada timbalan presiden iaitu Rafizi Ramli ya, apabila beliau juga sedikit ya memberikan kenyataan berkaitan dengan negara kita. Ini dia ya, kita jarang sekali melihat juga Rafizi untuk membuat kenyataan-kenyataan berunsur politik ya berbanding dengan kerja yang sepatutnya dilakukan. Hari ini Rafizi Ramli sekali lagi membuat kenyataan sesuatu yang agak menarik untuk kita dengarkan, sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk membaca kenyataan daripada Rafizi Ramli ini. Katanya Belanjawan 2023, Rafizi rancang kekalkan perbelanjaan pembangunan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli hari ini membayangkan beberapa petunjuk mengenai perbentangan bajet di Parlimen bulan depan dari segi perbelanjaan pembangunan yang berada di bawah bidang kuasa kementeriannya. Dia berkata, matlamat kerajaan setakat ini adalah untuk mengekalkan tahap perbelanjaan dan kekal mengikut landasan dengan projek sedia ada, sambil mencari jalan untuk mengembangkan projek baru dalam sektor yang penting. Katanya lagi pendekatan kami setakat ini ialah bukan sahaja untuk kita meneruskan semua projek-projek yang sedia ada, tapi kita mencari ruang untuk menambah lagi projek-projek baru dalam sektor-sektor penting dan utama. Cuma cabarannya, kalau kita hanya ada jumlah tertentu, bagaimana kita nak memastikan dengan jumlah yang ada itu kita boleh menambahkan lagi projek-projek baru, kata Rafizi Ramli. Itu dia. Jadi dia berkata demikian pada sidang media ya selepas melancarkan laman web Open DOSM Next Gen di Jabatan Perangkaan Putrajaya hari ini. Rafizi tidak mendedahkan jumlah khusus dana yang dimaksudkan sambil menjelaskan ia akan diumumkan semasa pembentangan belanjawan pada sesi parlimen akan datang Februari depan. Katanya lagi, salah satu cara menangani cabaran mengembangkan projek baru sambil mengekalkan tahap perbelanjaan adalah dengan mendapatkan nilai terbaik daripada wang yang kerajaan ada. Tambahnya, ada banyak ruang sebenarnya yang kita boleh gunakan untuk memastikan bahawa dengan peruntukan yang sama, yang tidak akan membebankan lagi kerjaan, kita boleh dapat nilai gandaan, multiplying effect yang lebih besar, dan pada masa yang sama kita bagi isyarat yang jelas kepada industri dan ekonomi tentang sektor-sektor penting yang kita akan beri keutamaannya lagi. Itu antara kenyataan terkini daripada Rafizi Ramli berkaitan dengan ekonomi negara, berkaitan dengan bajet 2023 yang bakal akan dibentangkan pada bulan hadapan, bulan Februari ini ya, beberapa hari lagi. Jadi sahabat-sahabat semua, hari ini kalau kita mendengar pihak pembangkang di luar sana, seringkali kita melihat ya mereka menyerang, kononnya kerajaan tidak peduli rakyat dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu hanyalah kata-kata tertekan, desperate daripada pihak pembangkang. Yang mana kita lihat hari ini sebenarnya Datuk Seri Anwar sendiri memberi fokus sepenuhnya ya kepada rakyat di luar sana, kepada peniaga-peniaga kecil, pesawah ya sudah pun diberikan bantuan ya berjumlah 10 juta dan makan menyusul adalah dalam 50 juta lagi begitu. Jadi siapa sebenarnya yang bermain politik? Siapa sebenarnya yang menggunakan isu-isu ya untuk meraih sokongan? Sahabat-sahabat semua, ini persoalan yang kita hadapi hari ini. Mungkin Anda boleh berikan sedikit komen di dalam ruangan komen ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada channel Orang Nepah. Dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nepah channel. Sampai kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.